Okey, hari ini cikgu nak ajar tajuk yang baru yang sangat penting. Okey, tiap-tiap tahun keluar. Jadi tajuk ni tak ada kiraan, semuanya ialah teori. Okey, yang tajuk yang ni ialah kawalan dalaman. Ini cuma bahagian satu, part 1, video pertama. Nanti ada video lagi tentang kawalan dalaman. Panjang juga teori ni. So, apa erti kawalan dalaman? Okay, definisi dia actually adalah merupakan kaedah. Kaedah ni cara-cara dan tata cara. Tata cara macam peraturan lah. Okay, peraturan yang diamalkan bagi sesuatu organisasi. Okay, tujuan dia bagi menguasai aktiviti perniagaan. Okay, kenapa? Kerana untuk melindungi sumber perniagaan daripada penyelewengan. So this is internal control, kawalan dalaman. Jadi kalau satu organisasi, contoh dia college kita, kita juga ada kawalan dalaman. Kita ada cara dia dan college kita ada juga peraturan dia. Contoh dia, okay, kalau anda nak keluar, kena tanya cikgu, dapatkan kebenaran kelulusan daripada cikgu baru boleh keluar. So itulah tata cara peraturan. Okay, kaedah dia. Jadi bila cikgu masuk kelas, kita kan ada satu borang kawalan, buku kawalan kelas. Jadi bila cikgu masuk kelas, cikgu akan sign. Jadi inilah kaedah dia. Jadi kenapakah sekolah adakan kaedah, adanya peraturan macam ni? Okay, kita kerana pihak kolej nak menguasai pergerakan pelajar dan memastikan cikgu-cikgu semua masuk kelas. Kenapa? Untuk meningkatkan prestasi atau meningkatkan prestasi anda semualah dan juga memastikan semua cikgu membuat kerja dia. Dan juga untuk melindungi sumber kolej kita. Contoh dia tak boleh conteng, tak boleh rosakkan kerusi meja kolej. Semua yang ni dipanggil kawalan dalaman. So sama juga dengan satu syarikat, satu perniagaan, satu institusi. Kena juga adanya cara dia dan peraturannya yang mereka tersendiri untuk meningkatkan organisasi, prestasi organisasinya dan juga melindungi sumber perniagaannya. That is hanya dijalankan dalam institusi organisasi itu sahaja. That's why kita panggil dia kawalan dalaman, the internal control. Okay. So soalan ini definisi anda kena hafal. Soalan selalu keluar apa maksud dia kawalan dalaman. Okay, ini definisi dia. Dan soalan juga selalu tanya tentang objektif. Kenapa kita kena adanya kawalan dalaman di dalam sesuatu perniagaan? Okay, seperti yang cikgu kata tadi, first menjaga keselamatan aset-aset organisasi. Okay. Kalau pihak kolej kalau tak mengadakan peraturan, kata tak boleh datang, tak boleh rosakkan kerusi meja, tak boleh rosakkan meja kantin. Jadi nanti semua aset kita rosaklah. So sama juga dengan company. Okay. Kalau dia tak ada kawalan dalaman, nanti semua barang-barang akan hilang. Okay. Kalau dalam kedai, kalau syarikat tu ialah kedai, kalau dia tak ada internal control, tak adanya peraturan dia, jadi nanti kaki tangan or the staff akan suka-suka ambil barang daripada syarikat. Jadi hilanglah semua barang. Okay, so kita objektif pertama kena menjaga keselamatan aset-aset company daripada kecurian, kehilangan, kerosakan. Dan objektif yang kedua, menghasilkan maklumat perakaunan yang tepat, yang boleh dipercayai. Okay. Kalau tak ada kawalan dalaman, tak ada rekod. Okay. Jadi apa yang kita rekod di dalam buku perakaunan ni menjadi tak boleh dipercayai. Because you just like that only. Tak ada peraturan dia. Jadi apa yang kita rekod sudah tak tepat lah. Okay. Jadi inilah objektif kedua.
Yang ketiga, seperti yang tadi cikgu cakap lah, bila ada yang internal control, you cannot simply go out from the class, cikgu kena masuk kelas dan sign. Jadi semua ini dapat meningkatkan kecekapan organisasi. Okay. Dan poin yang keempat, mengelakkan berlakunya sebarang penipuan, pembaziran, penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa. Bila adanya kawalan dalaman, jadi kita tak boleh tipu lah. Okay? Kerana selalu got people to control, right? Ada people memantau, ada people control. Jadi kita dapat elakkan berlakunya semua yang ni. Okay? Jadi 4 poin sangat penting kena hafal. Jadi yang ni next one, prinsip kawalan dalaman. Supaya sesuatu kawalan dalaman dalam organisasi itu dapat berjaya dilaksanakan. Okay, adanya beberapa prinsip yang perlu kita ikuti. Kalau semua college atau semua institusi, semua syarikat perniagaan ikut prinsip yang ni, macam tu kawalan dalaman akan berjaya. Okay, so apakah prinsip dia? Penting semua ini sangat penting. Kena hafal. So prinsip pertama, penetapan tanggungjawab. Okay, tetapkan tanggungjawab. Responsibility. Jadi apa yang maksud dia penetapan tanggungjawab? Dalam exam juga dia akan minta kita explain. Apa maksud dia? Definisi dia. Iaitu setiap individu diberi tugas khusus dalam sesuatu organisasi. Contoh dia dalam college kita kan. So tugas tanggungjawab saya ialah mengajar account. Dalam satu kelas, macam kelas anda. Jadi tanggungjawab adanya dilantik ketua tingkatan, penolong. Apakah tanggungjawab mereka? Membantu cikgu mengawal kelas. Jadi setiap individu ada tugas dia di dalam kelas tu. Adanya ketua kebersihan, ketua keceriaan. So every individu diberi tugas khas. Every individu ditetapkan tanggungjawab dia. Jadi apakah rasional dia yang dengan prinsip ini? Rasional dia, why they want to have this principle? Setiap kaki tangan harus mempunyai tanggungjawab yang sudah dikenal pasti. That means everybody there is a responsibility. Macam kelas you, Faiz ialah ketua tingkatan. Sudah ditetapkan tanggungjawab dia. Jadi kenapa kena macam tu? Bila semua sudah adanya tanggungjawab masing-masing, supaya masing-masing akan bertanggungjawab terhadap tugas yang diserah kepada dia. Jadi semua ada tanggungjawab. Jadi bila diserah tanggungjawab itu, jadi kalau ada berlaku apa-apa, jadi orang individu lah yang itu akan bertanggungjawab kepada keadaan itu. So everybody is given a responsibility. Kalau kita ikut prinsip ini, jadi senanglah sesuatu organisasi itu dapat berjalan dengan baik. This is the first prinsip mesti dipatuhi. Dan prinsip yang kedua, supaya kawalan dalaman itu berjaya, prinsip yang kedua ialah pengasingan tugas. So penetapan tanggungjawab dengan pengasingan tugas tak sama. So penetapan tanggungjawab is like in the class, you're giving tanggungjawab as bendahari, kutip wang, for every whole year through you kutip wang. Tetapi kalau pengasingan tugas pula, dia maksud dia lain. Apa maksud dia? Tugas bagi aktiviti yang berkaitan antara satu sama lain perlu diasingkan, iaitu perlu diserah kepada individu yang berbeza. Jadi erti dia di sini, tadi cikgu katakan, tanggungjawab anda diberi tugas sebagai bendahari. So whole year through, every month you kutip RM2 daripada from your class, ahli-ahli dalam kelas. But di sini pengasingan tugas pula lain. You tengok ni. Tugas bagi aktiviti yang berkaitan. Jadi contoh dia,
mungkin adanya sambutan kemerdekaan. Jadi pihak college adakan pertandingan menghias kelas. Jadi itulah aktiviti dia. Okay. So dalam pertandingan menghias kelas, so your class pula akan agihkan tugas. Okay, maybe some will go to buy bendera. Okay, akan menyediakan bahan-bahan. Okay, some akan mengutip wang for that pertandingan menghias kelas tu. Some akan diberi tugas untuk menggantung, you hang all the bendera. Okay. Jadi nampak tak? Jadi ini termin tugas yang berkaitan ini, Termin tugas ini menghias kelas ini sudah diasingkan, diserah kepada individu yang berbeza. Ada yang kutip wang, ada yang beri bendera, ada yang menggantung bendera. Lepas tu ada mungkin yang ditugas untuk mengemas kelas after that activity. So you nampak tak? Satu aktiviti tapi dijalankan oleh individu yang berbeza. They are given a few people to run this activity. Yang ini ialah cikgu bagi contoh college. Macam mana dalam keadaan bisnes yang sebenar. Contoh di sini. Katakan bisnes mesti kena beli kan. So let's say belian. Jadi aktiviti belian ni ada melibatkan beberapa tugas kan. So adanya tugas. So there are people given a tugas membuat pesanan. Ini satu individu. One kaki tangan jalankan. So another people akan diberi tugas menerima pesanan. Okay. Then another people akan membayar. Bila dia sudah pesan, dia kena bayar kepada pembintang kan. So that akan dilakukan oleh akaun jabatan. Okay. Membuat pesanan yang ini mungkin jabatan belian. Okay. Menerima pesanan ialah individu daripada warehouse, jabatan inventory. Membayar ni adalah jabatan account. Finance department, accounting department, dan finance department, dan merekod pula ialah jabatan account. So nampak tak? Satu aktiviti belian tetapi dilakukan oleh individu yang berbeza, dilakukan oleh jabatan-jabatan yang berbeza. Jadi inilah salah satu prinsip yang penting tentang kawalan dalaman. Jangan bagi seorang saja buat semua. Okay, kenapa macam tu? Okay, rasional dia ialah mengelak berlaku kes penyelewengan atau penipuan. Kalau seorang itu dia yang terima pesanan, dia yang menghantar pesanan, okay? Atau dia yang terima pesanan, dia yang dapat membuat pesanan, dia yang bayar, dia yang rekod. Jadi dia seorang buat semua. Jadi kalau dia nak tipu senang, because kerja dia tidak disemak oleh orang lain. Okay, nampak tak? Okay, tapi kalau tugas ini diberi kepada orang yang berbeza-beza. Jadi kalau dia buat silap atau dia ada niat nak tipu, the people in the group, okay, yang buat aktiviti yang sama akan dapat tahu. Okay, that's why inilah satu cara kita dapat mengawal, okay, aktiviti di dalam organisasi. Okay, so inilah dia pengasingan tugas. Dan prinsip yang ketiga juga sangat penting ialah pusingan tugas. Tugas itu dipusingkan. Pusing bukan gorang. Okay, erti dia, apa maksud dia? Okay, pemindahan tugas selepas satu jangka masa tertentu. That means, contoh dia, mungkin anda pernah pergi Giant ke, Desco ke, Ion Mall. Anda akan dapati cashier dia selalu bertukar-tukar. Dia tak ada seorang juru wang. The cashier will be that counter number 4. Setiap hari dia yang bertugas dekat sana, tak ada. That means they will change the job. Maybe this week you become cashier. Then another week anda ditugaskan untuk menyusun rap. Okay? Ataupun another week anda ditugaskan ke another department. Jadi kita adanya pemindahan tugas after satu jangka masa tertentu. Yang ini terutama untuk bank. Okay? Kalau bank,
usually they will be like this. Dan dia akan jadi bank manager for maybe after 3 years. Dia akan dipindah ke cawangan lain. You won't be seeing the same person, the same manager in that bank, in the same place for many years. Mungkin dia masih bank manager, tapi bank manager 3 tahun di KL, another 3 tahun di Ipoh. Dia akan tukar tempat. Okay. Kenapa macam tu? Itu ya, that's why kita panggil pusingan tugas. Rasional dia untuk mengelak kelalaian. Yes, kalau kita sudah lama di dalam keadaan yang sama, you're doing the same tugas every day, nanti lama-lama you jadi biasa, you become lalai, you become not careful, you become careless, jadi ada banyak mistake. Okay? Ataupun untuk mengelak penyalahgunaan kuasa. Okay? Especially orang yang atas sana, seperti yang cikgu kata bank manager tu. Bila dia sudah lama, dia jadi berani, dia akan menyalah kuasa. Mungkin dia akan cuba nipu ataupun trying to get money from the bank. Okay? So, semua ini akan berlaku. Jadi mengelak macam tu, pusingan tugas, salah satu prinsip yang penting. Semua organisasi perlu melaksanakan pusingan tugas. Kalau adanya pusingan tugas macam tu, penyelewengan dapat dikesan apabila tugas diambil alih oleh orang lain. Bila you sudah tugas 3 tahun, then you change to other department, then your job will be taken by other people. Jadi orang yang ganti anda tu akan tahulah bila dia check record, dia sudah dia dapat mengesan whatever apa mistake yang you sudah buat. Okay, so ini pusingan tugas, satu prinsip yang penting. Then another prinsip pula supaya kawalan dalaman ni dapat berjaya dilaksana, setiap organisasi perlu mengikut prinsip ini, tata cara dokumentasi. Okay, arti dia apa? Semua urus niaga perlu disertakan dengan dokumen. Bila ini especially untuk jabatan account lah, bila nak rekod mesti ada dokumen sebagai bukti. Okay? Dan setiap dokumen yang ada pula perlu ada rombos siri yang dicetak mengikut urutan. Bukan dokumen. Dokumen juga must have the number. Contoh dia jualan. Okay? Mungkin kadang-kadang you silap tulis dalam bil jualan tu. So kalau silap you tak boleh koyak dan buang. Okay? The bill itu you tak bagi customer, but you koyak, then you kena stapler balik. Okay? Ataupun you tak koyak, you tulis sana cancel. That means anyway you cannot, tak boleh buang kerana dia ada nombor siri dia. Kalau satu sudah hilang, nanti pihak company akan menjadi curious. Apa berlaku kepada bil itu? Adakah orang sengaja adanya penipuan berlaku? So, semua ini akan dapat menjaga aset company. Okay? Okay, dan dengan bila adanya dokumen sebagai bukti, jadi semua rekod kita adalah boleh dipercayai, tepat dan boleh dipercayai. Jadi ini semua objektif dia. Why all this prinsip dilakukan? Because go back to the objective. Because we want to melindungi aset kita, kita nak menghasilkan akaun yang tepat. Okay, now we go to the prinsip yang kelima. Okay, kawalan fizikal, mechanical dan elektronik. Supaya kawalan dalaman itu berjaya, kena adanya kawalan fizikal, adanya cupboard, peti keselamatan, jaga. All the important thing lock inside the peti keselamatan. Mechanical, elektronik, contoh dia di college kita, mungkin adanya CCTV, okay? In fact, all the especially bank, mesti ada CCTV. So, yang ni ialah sangat penting, okay, kawalan fizikal. So, contoh dia apa? Penggunaan alatan seperti peti keselamatan, CCTV,
Like for computer, kena ada kata laluan, password. If not, you tak boleh masuk guna komputer ni. Jadi, why we have all this? Rasional dia untuk mengesan sebarang kecurian, kehilangan, supaya maklumat perakaunan yang dilaporkan adalah tepat dan boleh dipercayai. Kalau kata berlaku kecurian dalam store, jadi adanya bukti CCTV, betul-betul barang itu dicuri, bukannya kerana sebab lain. Jadi sudah ada bukti melalui CCTV. Jadi nanti rekod yang dilaporkan adalah boleh dipercayai. So this is very important also untuk kawalan dalaman, prinsip yang perlu diikuti. Prinsip yang seterusnya sama penting juga, verifikasi atau pengesahan dalaman bebas. Apa maksud dia? Selalu exam tanya maksud dia, semua ini kena hafal. Verifikasi apa maksud dia? Semakan secara berkala. Secara berkala that mean once a week, once a month or 3 months, one time, secara berkala oleh audit dalaman dan luaran. Dalaman dia mean orang di dalam office itu, dalam syarikat itu, ataupun bagi wang untuk bayar kepada audit orang luar untuk datang cek buat semakan. Apa yang semak tu? Iaitu menyemak ke atas maklumat yang telah disediakan oleh sesuatu jabatan. Macam mana dia semak? Dengan membandingkan rekod dengan aset yang sebenar ada. Contoh dia, especially inventory. Kan, kalau sistem berterusan kita ada card ledger inventory kan. Card ledger inventory akan menunjukkan berapakah unit inventory yang ada dalam warehouse. Tetapi dewan cuma rekod. Jadi, semakan secara berkala mungkin akan dilakukan oleh jabatan lain. The people will come and check. They will check your card ledger inventory, kata ada 100 dalam rekod anda, dalam card ledger anda ada 100 unit. Jadi dia akan pergi warehouse lah, bandingkan rekod anda dengan, dia akan kira betul-betulkah inventory itu ada 100 unit. So that is called verifikasi. Semakan. Dan apa erti dia pengesahan dalaman bebas pula? Ini definisi dia. Pengesahan secara berkala atau mengejut. I wouldn't inform you, I just come to check. Like that. Oleh kaki tangan yang tiada berkaitan dengan kaki tangan yang bertanggungjawab terhadap maklumat yang hendak disahkan. Contoh dia. Contoh dia, pengesahan secara berkala ke atas rekod-rekod dokumen belian dan jualan. Jadi bila kita jual, kita ada journal jualan kan, dan kita ada account penghutang. Jadi nanti ada kaki tangan lain lah, not the one who do the record. Orang yang tak, mungkin dari first the same company, tetapi from the people that not inside the jabatan account. The other people will come and check the record. That's why kita panggil dia bebas, pengesahan dalaman. That means still the same kaki tangan from the same company. That's why we call it dalaman. We don't call outside people. Dia bebas kerana orang yang datang check itu, yang sahkan apa yang you buat itu betul, ialah bukan orang yang merekod. That's why kita panggil pengesahan dalaman bebas. Contohlah macam college kita. Ada gerani akaun yang berekod semua kewangan, wang masuk keluar college kan. Jadi adanya cikgu yang akan dilantik sebagai audit dalaman. Dalam college kita ialah cikgu Puan Siti Fatimah lah. Dia dilantik sebagai audit dalaman untuk mencek rekod-rekod yang dibuat oleh gerani akaun di dalam college kita. So you see, that's why we call it pengesahan dalaman bebas.
Puan Siti adalah staff, okay, cikgu college tu. Then dia check benda yang bukan dia buat, tetapi rekod yang dibuat oleh kerani kelab, kerani account college kita. So yang ni. Then last prinsip, kelulusan. Okay, kelulusan erti dia, apa maksud dia? Iaitu kebenaran authority, pihak atasan, pihak yang ada kuasa diperlukan untuk semua urus niaga. Contoh kalau nak keluarkan wang, jadi perlulah kelulusan daripada pihak atasan. Okay, kalau college kita, kalau anda nak keluar dari college, maybe got something important, ada urusan keluarga, you tanya cikgu, cikgu tak boleh benarkan because cikgu tak ada kuasa. Jadi you kena tanya ke office meminta kebenaran pengetua. Macam itulah sama dengan keadaan di bisnes. Okay? Jadi nak keluar cek ke, nak bagi special discount kepada some customer, not the salesman can decide. Dia kena tanya orang yang atasan. Ini pula cikgu bagi contoh lain, urus niaga melebihi amount tertentu. Let's say too big amount. Jadi perlunya kelulusan berperingkat. From, katakan seperti tadi cikgu kata nak bagi diskaun yang lebih banyak, lebih tinggi kepada customer. So you have to tanya your manager, okay, pengurus jualan. Dan pengurus jualan kalau amount dia terlalu besar, pengurus jualan pula mungkin kena tanya orang yang lebih atasan lagi. So from one level to another level. Okay. Jadi untuk soalan STPM, yang inilah semua prinsip you kena hafal, very very important. Dan untuk soalan STPM, dia selain daripada tanya 6 prinsip, apakah objektif, minta you explain all the prinsip. Soalan yang lebih susah pula kadang-kadang minta you apply prinsip itu kepada keadaan bisnes yang sebenar. Okay, aplikasi prinsip tu. You already learn that satu bisnes, satu organisasi nak meningkatkan kecekapan, nak all the activity dia run dengan bagus, dapat menjaga aset dia, dia kena use all this prinsip di dalam organisasi dia. Okay, so biasa soalan akan tanya dengan dua bahagian. Usually, how the organisasi control the tunai dengan menggunakan prinsip itu. Apply whatever prinsip the principle you have learned on how you control the tunai. So soalan juga akan tanya bila kata tunai, dia akan tanya tentang apakah peraturannya bila kita terima tunai, apakah kawalan dalaman dia bila kita bayar tunai. Okay, then selain daripada kawalan ke atas tunai, soalan mungkin pernah juga tanya tentang kawalan ke atas inventory. Okay, kalau macam tu tentang inventory mesti ada kaitan dengan belian jualan. Bila kita beli, kita ada inventory. Bila kita jual pun, dia ada kaitan dengan inventory. Bila you jual, you kena hantar barang di dalam gudang kepada customer. So ada kaitan. Dan bila kita beli dan jual, barang itu, inventory itu akan keluar masuk gudang kan? Ini pula ada kaitan dengan pergerakan inventory. So semua ini soalan popular dalam STPM, dalam aplikasi. How you use the principle to help you to jaga your asset, to naikkan kecekapan organisasi, mengelakkan penipuan. All this you must know. All this. Then perhatian, okay, bila soalan minta anda seperti contoh dia soalan kata, okay, macam mana kawalan dalaman di-apply dalam urus niaga pembayaran tunai. So, kalau macam tu, you have to guna the prinsip kawalan dalaman untuk membantu anda menjawab soalan. Use the prinsip yang you sudah belajar. Apa dah prinsip dia? Penetapan tanggungjawab, pengasingan tugas, pusingan tugas, kelulusan, kawalan fizikal, mechanical, electronic. All the principle you learn and you use the principle to explain all this. Okay, dan yang ini nanti cikgu akan ajar dalam video yang the next video.